Maksud yang pertama, ungkapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kemudian yang kedua, sikap seorang mukmin dan mukminah. Bila berlaku musibah yang seumpama ini, biasakan diri kita dengan istighfar. Kemudian sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang menimpa kat manusia ni, yang manusia tak menghendaki ianya berlaku, tapi tetap berlaku. Ya, itu musibah. Contohnya sakit. Sehari sembuh, 3 hari sakit. Lepas 3 hari sakit, sehari sembuh, 7 hari pula sakit. Allahu Akbar. Habis dah duit. Ya, bermaksud dia macam seolah-olah kecewa, pedak, putus asa dah. Pasal habis dah duit, dapat duit sikit, pergi berubat sana, berubat sini. Allahu Akbar. Kita nak cerita tentang kesakitan tadi. Itu musibah. Ya. Begitu juga anak yang pertama, Allahu Akbar. Ya, mula-mula sehat, lepas tu sakit, berakhir dengan kematian. Ya, jadi bermaksud sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk yang berlaku kat manusia, itu asal maksud musibah. Tetapi dari sudut urufnya, kata dia almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dari sudut uruf, kebiasaan, ya, sebutan, pemahaman, sebutnya musibah, maka tasawur kita, pemikiran kita, kita dah set dekat minda kita, oh sesuatu bencana, sesuatu musibah, sesuatu bala yang tak dikehendaki, yang tak diinginkan ianya berlaku pada diri, daerah, kawasan, tempat, sama ada di tempat dia atau tempat orang lain. Ya, kerana musibah ni sangat membinasakan, sangat merugikan, sangat merunsingkan, ya, sangat mengecewakan bagi orang yang berlaku peristiwa tersebut. Maka itu dari sudut uruf, ya, bila sebut musibah, sesuatu bala bencana yang buruk yang berlaku yang tak dikehendaki oleh mana-mana individu manusia. Baik. Kemudian kita lihat apabila berlaku musibah yang seumpama ini, contoh macam banjir, ya, menenggelamkan rumah, pekakah perabot, ya, begitu juga kenderaan. Bila berlaku musibah yang seumpama ini, agak-agaklah kita sebagai seorang mukmin mukminah, apa yang harus kita lakukan? Coba. Pertama, ungkapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kemudian yang kedua, sikap seorang mukmin dan mukminah. Bila berlaku musibah yang seumpama ini, biasakan diri kita dengan istighfar. Kalau orang tanya kita apa kena mengena dengan istighfar, dia bukan buat dosa, dia melihat musibah tu berlaku, nanti dulu. Orang yang terlibat dalam musibah tersebut, maksudnya mangsa-mangsa banjir atau yang sebaliknya. Dia bukan termasuk kategori mangsa banjir, dia selamat, tak ada kena mengena dengan banjir. Ya, kawasannya agak tinggi, rumah dia pekakah perabot kenderaan, alhamdulillah. Ya, siapapun di kalangan kamu, hendaklah kita membiasakan dengan kalimah istighfar. Tahu pasal apa? Kerana kehidupan kita ni, siapapun diri kita, pasti akan ada keresahan, kegelisahan, pasti akan ada ujian. Cuma tinggal lagi besar ataupun kecil, sikit ataupun banyak. Ujian pasti, tak terkecuali, walaupun kamu raja, kamu menteri, kamu kaya, berkedudukan, berpangkat, berjabatan besar, berpengaruh, bila kamu hidup di permukaan bumi Allah, pasti ada ujian daripada Allah. Faham? Maka sebab itu kamu kena memperbanyakkan kalimat istighfar. Apa ada kaitan istighfar dengan musibah? Baik. Sama. Nabi SAW bersabda, nak cerita baik istighfar tadi. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Baik. Yang bermaksud barang siapa yang membiasakan dirinya dengan istighfar, maka Allah akan menjadikan dirinya, yakni si pengistighfar tadi, kelebihannya 3. Yang pertama, setiap kebimbangan, keresahan, kegundah gulanaannya akan dirongkai oleh Allah. Siapa yang membiasakan dirinya istighfar, ibarat kata kita dengan istighfar ni,
macam roh dan jasad. Selama mana kita hidup, jangan pernah kita berpisah dengan istighfar. Ibarat kata kita nak istighfar ni, pisah mati. Pagi, tengah hari, petang, malam istighfar. Setelah kita membaca doa-doa secara khususiah yang Nabi ajar, contoh nak tidur, apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Baca ayat kursi, selamat daripada gangguan makhluk halus, betul? Dah selesai, wa huwal aliyul azim, bolehlah kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sampai terlena. Kerana kalimah istighfar ni sangat mudah, ya Allahu Akbar. 2 kalimah je. Astagfirullah. Kalau diwasal disambung astagfirullah, astagfirullah. 2 kalimah. Kerana kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis, zikir-zikir yang hebat ni, yang daripada Nabi, yang warid daripada hadis sahih, dia hanya 2 je. Sebab tu tak perlu panjang-panjang. Pasal Nabi buat ringkas ni, Nabi nak supaya di kalangan umatnya mudah membaca, mudah mengamalkan, mudah kita mengkhabarkan kepada orang lain. Sama-sama dapat kebaikan, sama-sama dapat faedah dan manfaat. Contoh ya, astagfirullah 2 kalimah. Tasbih 2 kalimah, subhanallah. Tahmid 2 kalimah, alhamdulillah. Takbir 2 kalimah, Allahu Akbar. Cuma adalah yang panjang sikit, contohnya la ilaha illallah. Tapi mudah kita nak ungkapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis tadi, siapa yang membiasakan dirinya dengan istighfar, maka Allah beri kelebihan kepadanya 3 perkara. Pertama tadi, setiap kebimbangan, keresahan, kegundah gulanan, Allah akan rongkai. Contoh, mangsa banjir, ya Allah, habislah rumah, tenggelam, pekakah pegabut, ni kabinet 50,000, ya Allah, nak mengumpul duit dalam masa seminggu, habis. Seminggu baru siap, sekelip mata, ya, ibarat kata pukulan, air bah banjir tadi, habis. Kan, dah jadi lekang, reput, kembang, kenderaan baru seminggu beli, Allah akan resah. Maka kalau dia membiasakan dirinya dengan istighfar, Allah akan rongkai. 1. Yang kedua, dalam hadis tu Nabi sebut min kulli dhayyikin makhraja. Setiap yang menjadi keresahan yang bersangatan, dhayyik, sempit, makhraja, Allah akan beri jalan penyelesaian. Kita manusia ni akan ada nanti satu tahap, Allahu Akbar. Contoh, isteri yang paling baik dengan kita, isteri yang paling pengasih dengan kita, tiba-tiba dia meninggalkan kita. Allah, meninggal isteriku, ya Allah, ada dah pengantis. Itu yang dikatakan dhayyikin makhraja. Betul. Begitulah sebaliknya suami dengan isteri baik. Si suami isterinya, tiba-tiba suami meninggalkan dulu, isteri mesti luluh. Tak tahulah kalau aku dapat jodoh dengan lelaki lain, apakah setaraf dengan almarhum bekas suamiku. Kerana manusia ni, dia ada satu-satu je. Dia tak ada istilah silih hilang berganti, tak ada. Kemudian kelebihan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki jalan yang tak disangka-sangka. Kan? Istighfar, dia membiasakan dirinya pagi, tengah hari, petang, malam istighfar. Setelah doa-doa tertentu kita amalkan yang Nabi ajar. Contohnya macam naik kenderaan, bacalah doa naik kenderaan. Janganlah pula pagi petang astagfirullah, astagfirullah. Tengah makan pun isteri tanya, bang tambah bang astagfirullah. Bang dah banyak sangat makan tu, minum air astagfirullah. Penghabisnya isteri kita pun jawab. Dia pegang dia, bang sehat tak sehat bang? Kan dah kena. Gitu. Jadi biarlah kita bertempat baca doa-doa tertentu yang Nabi ajar. Naik kenderaan, bismillah, tasbih dulu 3 kali, tahmid, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita pun boleh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh tak? Nah, bermaksud 3 kelebihan tadi Allah akan beri kepada orang yang membiasakan dirinya dengan istighfar.